السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Hadirin mukminin, muslimin, muslimat, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati dan diberkati, dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah kerana pada malam ini kita rancang untuk mengadakan kelas yang mana giliran seperti yang disebut oleh Tuan Imam sebentar tadi, kita bertandang ke Masjid Al-Firdaus Padang Besar Selatan ni, dan rancangan yang kita atur itu telah diizinkan oleh Allah untuk berjalan seperti yang kita kehendaki. Alhamdulillah. Tuan-tuan hadirin mukminin, seperti mana yang biasanya kita membaca berhubung dengan hadis-hadis qudsi yang disusun ataupun dikumpulkan oleh Al-Imam Mula Ali Qari, dan kita sampai kepada hadis yang berikutnya. Hadis ini diriwayatkan daripada sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Abu Hurairah radhiyallahu an meriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna Allah Ta'ala yaqul. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahawasanya sesungguhnya Allah Ta'ala itu berfirman. Seperti mana yang biasa kita dengar dan biasa kita lalui dalam hadis-hadis kursi ini, perkataan Allahu yaqul, Allah berfirman, ataupun qala Allah berfirman juga, akan ada pada permulaan hadis. Sebab itu hadis ini termasuk di dalam kumpulan hadis-hadis qudsi. Di dalam matan kita pada malam ini digunakan perkataan Innallaha Ta'ala yaqul. Sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman, Ya bena Adam. Allah sebut kepada kita, dia panggil kita, Ya bena Adam, wahai anak Adam. Anak Adam itu merujuk kepada kita lah. Bila disebut dalam Al-Quran Ya bena Adam, ya, apabila dinisbahkan kita itu kepada Abul Bashar, bapa kepada keturunan manusia itu Nabi Allah Adam alaihi salam. Manusia yang pertama yang diciptakan oleh Allah, Adam alaihi salam. Daripada Adam itu lahirnya keturunan manusia. Kata Allah, Ya bena Adam, wahai anak Adam, tafarragh li'ibadati, kosongkan atau lapangkan, berilah ruang di dalam kehidupan kamu untuk beribadah kepadaku. Allah kata apa tuan-tuan? Dalam hadis ni Allah sebut tafarragh. Tafarragh maksudnya kosongkan, berikan masa, lapangkan masa
sediakan masa, peruntukkan masa untuk kamu menyembah aku. Li'ibadati, untuk beribadah kepadaku. Dalam hidup insan, dalam hidup manusia yang ada 24 jam ni, masa yang diberikan oleh Allah kepada kita, Allah kata ambil daripada masa itu, keluarkan daripada masa itu untuk kamu beribadah kepada aku. Kata para ulama, maksud tafarragh di situ apa? Dahulukan tuntutan Allah di atas tuntutan dunia kamu. Apabila bertembung tuntutan agama, bertembung perintah agama, bertembung suruhan agama, dahulukan daripada urusan kehidupan dunia kamu. Sebahagian di kalangan ulama menyebut apa tuan-tuan? Kata mereka, tafarragh di situ bermaksud apabila masuknya salat fardu, apabila masuknya salat yang diwajibkan itu, berhentilah dari apa sahaja pekerjaan yang kamu lakukan, kemudian kamu tunaikan salat, dirikan salat, kemudian keluarlah meneruskan kehidupan. Tafarragh bukan maksud sampingan, bukan maksud ada masa kita buat, ada lapang kita buat, teringat kita buat, senang kita buat. Tafarragh artinya apa? Dahulukan, utamakan, kosongkan, peruntukkan masa itu untuk Tuhan kamu. Itu apa yang Allah sebut di awal ayat ini ataupun di awal hadis ini. Di sini tuan-tuan nak mengukur sejauh mana, sekuat mana, sedalam mana, sehebat mana, setinggi mana iman dan hubungan kita dengan Tuhan. Kita nak tengok iman tak boleh, tak nampak. Iman bukan benda yang boleh dilihat. Selalu kita sebut orang-orang beriman. Kita mengaku kita beriman. Di mana iman? Apa yang dikatakan iman? Bagaimana bentuk iman? Apa gambaran iman? Iman itu apa? Tak boleh dilihat. Dan kita pun tak tahu iman kita macam mana. Banyak orang bercakap tentang soal iman. Banyak orang mengaku beriman. Banyak orang berbahas soal iman. Tapi bila kita kata iman itu apa? Macam mana kita nak sukat, nak ukur, nak tentukan iman kita pada kedudukan apa? Kadar iman tu. Saya mengaku beriman. Tuan-tuan mengaku beriman. Kita dalam masjid ni semua termasuk daripada kalangan orang yang beriman. Kalau bukan kerana iman, tak akan kita pijak masjid ni. Tetapi besar mana iman kita? Takkan semua orang iman sama. Takkan iman saya dengan iman Pak Long, iman saya dengan iman Tok Imam sama. Tak sama. Takkan iman orang yang berada di saf yang pertama dengan orang yang berada di saf yang belakang sama, tuan-tuan? Sama atau tidak? Tak sama. Tak sama. Kalau sama, duduk satu saf lah. Macam mana kita nak tentukan itu? Maka inilah yang dikatakan pertembungan. Akan senantiasa bertembung dalam hidup kita. Ini nak curi masa ni, 7.30 sampai pukul 9.30. 2 jam. 2 jam. Taklah sampai 2 jam, nak curi masa 2 jam ni. Yang ni nasib baik mai. Oh tidak, tiba rapat.
Cek dia dah 2 jam. Bukan nak ambil 12 jam. Mau kira nak kekalut. Ni live malam ni tiba Ustaz lu Ustaz. Jangan balik, duduk dengar. Mau kalau kira nak kekalut tuan-tuan, macam selalu saya habang, bila yang tak kalut? Kapal di laut, kontena di darat, betul siang malam bagi petang. Sebab itu agama. Sebab itu Nabi bila dia sebut soal nak tentukan iman itu, nak tentukan kuat iman itu, nak tentukan tebal, nak tentukan tinggi iman itu, kita nak tengok apabila bertembungnya di antara apa yang dikatakan tuntutan agama dengan tuntutan dia. Maka hadirin mukminin, Allah kata tafarragh li'ibadati, luangkanlah waktu dan masamu untuk beribadah kepadaku. Walaupun sebahagian di kalangan ulama hadis, mereka syarah hadis ni, mereka kata salat lah. Maksudnya kalau bertembung dengan salat, kita marilah. Tapi selain daripada salat, banyak lagi kewajipan yang Allah Ta'ala suruh yang kita nak kena buat. Antaranya tuan-tuan, selain daripada salat ni, menuntut ilmu ni wajib. Saya pun tak tahu orang yang tak main majlis ilmu ni pasal apa. Bukanlah saya kata kelas saya, tuan-tuan jangan salah faham lah. Saya sebut majlis ilmu mana-mana lah. Dia kata saya tak pergi Padang Besar Selatan, saya pergi Padang Besar Utara. Okey lah. Tak main selatan, pergi utara. Tak pergi utara, timur. Tak pergi timur, barat. Tak utara, lagu tu lah. Kan? Tapi dia pergi lah. Tapi sampai 1 hari, 1 minggu, 1 bulan, 1 kelas pun tak pi, 1 kuliah pun tak pi, 1 majlis pun tak pi. Hang kalut apa? Sibuk apa? Sampai tak boleh nak peruntukkan, nak kalau nak kira kekaya, banyak lagi yang tokek-tokek, banyak lagi yang kaya-kaya. Bolehlah duduk nak dengar Ustaz seminggu sekali. Tapi yang pelik tuan-tuan apa dia? Kaya tak yang kalut ni? Kaya tak yang kalut ni? Habang lah. Kaya tak yang kalut sampai tak dan semayang, tak dan mengaji, sampai tak dan duduk dalam majlis ilmu? Kaya ke tak? Habang main seorang? Sengkek tak apa tu juga. Sedih tu bukan pasal kelas tak main kelas kita, bukan. It's fine lah. Tu imam payment siap lah. Tak kot dia kata oh dia duk kalut pasal mungkin tak main. Tak. Soal dunia pun tak terang mana. Dunia pun tak boleh apa. Dunia pun duk sengkek macam tu. Akhirat pun pi awal dah. Boleh tak tuan-tuan? Boleh tak saya cakap macam ni? Boleh tak apa? Tak boleh abang lah, kita nak tukar tune. Sekurang-kurangnya kita tengok orang kafir tu, orang yang bukan Islam tu, ada lebih pada kita. Mungkin dari sudut akhiratnya, dia tak dapat lingkup. Dari sudut akhiratnya dia akan binasa. Tetapi dunia dia dapat. Malang dan menduka citakan orang Islam lah. Sangat benda-benda yang sangat kita tak boleh terima. Dunia yang dikejar itu pun tak dapat. Akhirat ni telah lagi ya. Maka sebab itu saya nak sambung hadis ni. Allah Subhanahu wa taala kata apa? Tafarragh li'ibadati, kosongkan waktumu untuk menghadapku sebagai timbal balik, sebagai balasan, sebagai reward, sebagai ganjaran. Amla sadraka ghina wa asudda faqraka.
Tuhan kata kalau engkau luangkan masa, berikan masa, ada masa kosong untuk kau sembah aku berjanji. Amla maksud perkataan Arab dia mali, penuh. Tuhan kata amla, aku akan penuhkan dadamu dengan kekayaan. Pasal itu Nabi kata kaya tu bukan pada duit. Yang dikatakan kaya itu kathratul ghina nafs. Yang dikatakan kaya itu ghina pada nafs, jiwa. Pasal itu bila Tuhan sebut kaya, Tuhan kata apa? Amla sadraka ghina, akan aku penuhi dadanya dengan kekayaan. Wa asudda faqraka, dan aku tutup kemiskinan daripada hidup dia. Sebab itu orang yang salat, orang yang tolak dunia sebentar untuk menghadap Tuhan, Tuhan jamin dia tak akan jatuh miskin. Itu janji Tuhan. Tetapi Allah memberi peringatan. Ini dengar pada siapa-siapa yang termasuk dalam rangkap yang kedua. Allah kata wa illam taf'al, jika mereka tidak memberikan masa untuk beribadah kepadaku, sampai tak ada ruang nak salat, sampai tak ada masa nak salat, sampai tak ada langsung hala ke agama ni, Allah kata mala'tu yadaik syughla walam asudda faqra, aku akan penuhkan tangannya dengan kesibukan dan aku akan biar dia dalam kemiskinan. Itu perkataan Tuhan. Tuhan kata apa? Orang yang sampai tak ada masa ni Tuhan kata mala'tu, aku akan bagi dia sibuk sungguh. Dia nak sibuk, dia ambil. Tuhan kata mala'tu, aku akan penuhkan tangan dia. Tangan ni pasal apa? Tangan ni simbol kepada kerja. Kita nak kata kerja ni hasil tangan ke hasil kaki? Wih, cantik meja ni. Ni hasil kaki saya. Hasil tangan. Tangan ni simbol, lambang kepada kerja. Jadi Tuhan kata, oleh kerana dia pilih sibuk, buat sibuk, dia nak kalut, kita bagi dia kalut. Tapi kaya tak sekali. Tuhan yang bagi rezeki yang kata. Pasal itu saya kata kat tuan-tuan tadi, saya tanya 3 kali, lebih pada 3 kali saya berani tanya. Pasal apa? Tuhan kata dia kalut, dia sibuk, tapi dia tak akan kaya. Kalau ada orang sibuk sampai tak sembahyang kaya, artinya tak betul lah hadis ni. Tapi dia kata kaya. Tuan-tuan, dia kaya, dia tak sembahyang, dia kaya. Ini masalah tak dengar betul hadis. Ni kita nak kena bahas bab kaya ni, makna kaya ni. Yang tuan-tuan kata dia kaya tu kaya tang mana? Agama. Tuhan apabila dia takrif, dia sebut makna kaya, kita jangan salah. Lepas ni kita jangan silap dah. Kaya bukan letak pada reta. Kaya letak pada jiwa. Jiwa tu rasa kaya, rasa cukup lah. Itu maksud kaya. Sekarang ni yang kalut sampai tak dan semayang tu, dia rasa kaya ke tak? Dia rasa kaya ke tak? Tak lah. Kalau tuan-tuan ni pasal apa? Pasal kata cukup lah, aku cukup lah, boleh makan. Pasal tu mat. Faham tak kaya tu maksud apa? Kaya tu maksudnya dia rasa tenang, dia rasa cukup, dia rasa padan. Yang tak rasa cukup tu lah yang ligan tak berhenti-berhenti tu. Sebab itu kita kata dia ni rumah sampai 3-4 biji, kereta sampai 3-4 biji, duit banyak, tapi pasal apa dia duk ligan lagi? Pasal dia tak ada rasa kaya tu. Kaya tu duk di mana? Duk di rasa. Pasal tu orang Nabi kata kalau bagi, Nabi yang sebut bukan saya sebut.
Nabi kata apa tuan-tuan? Nabi kata kalau kita bagi satu bukit Uhud, ketui mah, dia minta satu lagi. Pasal apa dia minta? Ni satu bukit Uhud tak cukup ke? Satu bukit Uhud tu bukan kata lebih pada cukup. Kaya melana. Tapi dia minta lagi pasal apa? Soal kaya tak kaya ni, dia bukan duduk pada nilai amount baki di bank tu. Dia duduk pada ghina nafs. Dia duduk pada jiwa. Sebab itu satu orang mungkin kita tengok tak kaya. Mungkin kereta dia pun biasa, rumah dia pun biasa. Tapi dia rasa kaya. Tahu dia rasa kaya? Rasa kaya tu maksud cukup. Tuan-tuan, apa maksud rasa kaya? Kaya ni maksud cukup mah. Pasal tu Nabi kata apa tuan-tuan? Nabi kata siapa yang bangkit pagi, esok tuan-tuan bangkit pagi, nombor 1 sihat. Nombor 2 tanya bini, ada benda nak makan? Dia dah siap dah masak nasi goreng. Hidang siap dah. Sihat, nasi goreng ada, lalu makan, bangkit tidur, tak mati. Kaya. Ni yang duit 300-400 juta ni, nak makan berapa pinggan nasi? Kita yang tak ada duit dalam bank, pi makan dengan orang kaya, order nasi kandang, 1 pinggan tu. Dia dah saya 10 pinggan. Awak, sebab saya kaya, saya kena makan 10 pinggan, padan dengan duit saya. Hang 10 pinggan ke 100? Tuhan buat cantik. Hang kaya pun mulut. Weh, dia ni mulut duduk kiri kanan, atas bawah. Pasal tengok orang mulut banyak. Ni bukan mulut banyak cakap banyak, mulut ni. Kita tengok anak tanya pasal apa mulut dia banyak apa? Dia kaya. Kita pasal apa mulut satu? Pasal kita miskin. Dia kaya, dia nak makan banyak. Jadi Tuhan buat mulut banyak. Kita yang tak ada duit ni padalah dengan mulut satu. Satu tu lah juga. Tapi mau dengan pulun macam mulut 100 nak makan tu. Lagi teruk tuan-tuan, lagi sedih apa? Lagi sedih apa? Yang tak ada duit ni lah, makan lalu. Ni yang tak ada duit ni, jangan duk ajak ni. Mau ajak pergi kolak entah 3-400 ni. Kita lah pasal dia tak ada duit. Yang ada duit kan lalu makan. Banyak lah saya jumpa orang kaya. Nak sebut nama pun boleh lah. Jamu kita ikan bakar, dia makan cucuk lah. Jamu kita makan ikan bakar. Dia tak main ni, tak boleh kita kata dia. Dia makan cucuk dengan bohri ni. Yang tak ada duit ni pula tiba sampai habis kok. Pasal apa? Pasal tak ada duit. Mana nak pilih? Ada duit ke lalu makan? Lalu makan lah. Ada 1 juta kalau tak lalu makan pun habis ke orang lah. Maka hadirin mukminin, pasal itu bila kita sebut makna kaya dalam bahasa Tuhan, dia bukan maksudkan duit tu. Dia bukan maksudkan tanah bendang tu. Dia bukan maksudkan rumah sewa, rumah homestay apa semua tu. Dia maksudkan jiwa yang rasa kaya. Pasal itu Quran kata orang yang kaya itu orang yang tidak meminta-minta. Orang kaya pun walaupun dia kaya, tuan-tuan bisa tengok orang kaya meminta-minta. Bisa tengok tak? Orang kaya meminta-minta. Kereta besar main beratok brum. Bantuan ni yang banyak, bukanlah tuan-tuan, yang banyak main minta tu pasal apa? Kita kata dia ni pun main minta. Yang kata tak ada rasa kaya tu, dia kata nampak je saya ni macam kaya, tak ada apa pun. Dia tak cukup. Pasal tu kadang-kadang main kereta besar, apa balik kenuri pun bungkui. Apa balik tutup dengan tisu. Tutup dengan tisu. Kita kok ingat naik kancil. Naik kereta besar. Kereta yang tak payah buka pintu tu kereta apa? Yang track tu dia buka sendiri tu. Ambil apa balik. Hang beli sendiri lah. Malu kaum lah. Malu kita kelab orang-orang kaya ni. Boleh tak? Dah ada kata bukan pasal tak boleh beli. Sedap, tak pernah jumpa.
Orang kaya memang ada sembang pandai. So boleh tuan-tuan. Jangan duk gelak sangat habis ilmu. Okay. So balik pada tajuk kita. So Nabi telah sebut, sebab itu hadis ini satu warning keras, satu amaran keras. Siapa-siapa yang tak ada langsung peruntukan time, satu kata apa, bahagian untuk Tuhan, Tuhan akan balas. Sebab selalu kita kata sampai tak ada sembahyang, oh dia kata saya sibuk. Pasal apa yang Allah kata malaktu, aku akan penuhkan yadaika syughla. Pasal apa? Syughul, masyghul. Arab kata ana masyghul, saya sibuk. Arab kalau dia kata saya I'm busy, ana masyghul, saya sibuk. Pasal apa? Pasal selalunya orang yang bila dia tak boleh buat ibadat ni, alasan dia apa? Excuse dia apa? Sakit ada kadang-kadang. Banyaklah alasan, tapi yang paling banyak sekali sibuk. Dia dah sibuk. Dia dah tak ada sibuk. Dia kata tak ada sibuk. Tuhan kata oleh kerana dia duk sebut sangat sibuk, malaktu yadaika syughla, kita bagi dia sibuk. Tapi kalau sibuk itu mendatangkan hasil, okeylah juga. Kalau Tuhan kata kita bagi dia sibuk, kita bagi dia senang, lega kita. Tapi Tuhan telah sebut dia bagi sibuk dalam maksud dia tak bagi senang. Inilah orang yang paling paling teruk sekali, dan orang yang paling binasa. Dia penat. Pasal itu tuan-tuan, orang putih dah kata, ni orang putih punya hadis, tak payah tanyalah riwayat siapa, nama pun hadis orang putih. Lupa lah, tapi tak apa saya sebut translation. Kalaulah kerja kuat itu kaya, dah kita memang disuruh kerja kuat. Faham tak? Esok saya pergi dengar kuliah ni balik pakai duk balok mangkit ke 10 pula. Dah. Kita memang disuruh hard work. Nabi sendiri kata apa? Innallaha yuhibbu idza amila amalan ayyutqinah. Tu dalam hadis. Nabi kata apa? Innallaha yuhibbu ahadukum idza amila amalan ayyutqinah. Tuhan itu suka apabila salah seorang daripada kamu amila amalan, bila dia buat satu kerja, ayyutqinah, itqan. Apa makna itqan? Itqan maksudnya dia buat dengan hard work, smart, dia buat dengan betul-betul, dia jaga. Itqan, yutqinah maknanya orang Islam yang Tuhan suka, bila dia buat kerja dia tak cincai halo balai, dia buat. Kalau mengajar dia study, dia buat preparation, bukan main sembang bohong cerita kosong. Orang yang kerja bendang dia buat betul-betul, bukan sembang. Kita aku daripada pagi sampai ke petang duduk di bendang, sembang bohong. Yutqina. Tapi tuan-tuan, saya nak sebut apa? Kerja berat yang maksudlah hadis ni apa? Kerja berat yang sampai tak ada masa nak sembahyang. Kerja apa? Pasal itu tuan-tuan, kalau orang kata kerja berat tu untuk kaya, orang putih dah satu peribahasa. Kalaulah kerja teruk tu boleh kaya, tunjukkan kaldai yang kaya. Which donkey? Donkey mana yang kaya? Keldai kerja teruk ah? Teruk. Kaya tak keldai? Kaya tak? Patut kalau kita ikut sifir kita, lagi aku dia kata semayang ni aku nanti dulu, bagi aku kaya dulu, bagi aku senang dulu, duit 3-4 juta apa semua, gamak tak ada apa dah, nak kalut esok apa semua, lepas rumah aku bayar cash apa semua, tak ada utang dah, aku main semayang. Betul lah ni utang keliling pinggang, aku cari bagi selesai dulu. Banyak orang duk alasan, banyaklah kita dengar ini semua sembang tak muhung pun derah. Tak ada tuan-tuan. Pasal itu saya kata kaldai yang kerja teruk pun akhirnya tak kaya. Pasal rezeki itu bukan duduk pada kerja keras ke tak kerja keras. Ada orang kadang-kadang dia tak kerja. Ada kawan saya tak kerja, duduk di rumah tapi kaya, main saham. Tapi tuan-tuan jangan ada pula. Ni saya nak sebut maknanya kalau diukur kaya tu dengan kerja teruk,
Saya sedih lah. Kadang-kadang kita tengok kawan kita siang malam sampai nak rehat pun tak ada, dengan bini pun tak dan. Tapi tak kaya-kaya pun. Sedih tak? Kesian tak? Memang kita tengok baik aku pula. Tak kaya tapi ada juga masa main masjid, ada juga masa bini, ada juga masa duduk rumah, ada masa juga tengok-tengok kelas-kelas mengaji. Hadirin mukminin. Saya nak baca satu dua ayat Quran untuk kaitkan dengan hadis ni. Nanti saya hurai panjang tuan-tuan tak dapat manfaat banyak. Okey, balik pada hadis. So pertama kita nak tengok surah Al-Hadid ayat 20. Surah Al-Hadid ayat 20. Dunia hakikatnya duduk pada Al-Hadid ayat 20. Dunia ini Tuhan simpulkan tabiatnya, sifat kepada dunia. Untuk memahami tabiat dunia itu hanya baca satu ayat saja. Surah Al-Hadid ayat 20 kita akan faham dunia itu sifat dia apa. Orang yang baca surah Al-Hadid ayat 20 dia akan faham dunia tu macam mana. Orang yang tak baca Al-Hadid 20 lah yang tertipu dengan dunia. Tuhan telah describe, detailkan dunia tu tabiat dia lagu mana, kamu kena tahu. Al-Hadid ayat 20. Allah Subhanahu wa taala sebut apa? I'lamu, ketahuilah oleh kamu semua, annamal hayatud dunya, dunia ini, kehidupan dunia ini. First, tuan-tuan tulis number 1 dalam nota tu, number 1 la'ibun. La'ibun apa makna la'ibun? Permainan. Berhenti dekat dulu. Dia kata ayat ni selalu saya dengar, tak apa kita ulas lagi. Quran kata apa? Dunia ni apa? La'ibun, permainan. Siapa suka main? Siapa suka permainan? Toys. Main ni, play ni siapa dia suka? Takkan tuan-tuan. Mana Haji? Tu duk main kereta surung dengan behu. Tengok duk main. Tu boleh minta fasah tu. Budak-budak main. Okey tuan-tuan, tengok ulama tafsir. Dengar elok-elok. Ingat sampai mati. Dia kata nak ingat pun kalau lama mana kalau sampai mati. Pasal tak lama baguslah kan. Okey, dengar. Budak-budak dia syok tak main? Dia syok tak? Budak-budak syok tak? Syok. Dia akan main. Kalau saya kata tak betul, tuan-tuan kata tak betul terus. Jangan hanggup. Budak-budak bila dia main, dia syok. Yang kedua, dia tak heran apa dah. Hatta makan pun dia tak lapar. Betul tak? Pasal itu sahabat dulu kata, kami ajak anak kami puasa. Bila mereka teriak, kami buat mainan bagi mereka main. Bila mereka main, mereka lupa lapar sampai buka puasa. Budak-budak tabiatnya bila dia boleh main, dia tak ada rasa. Dia tak teringat dah kelapar. Asyik. Tuan-tuan dengar saya hurai ni, dengar elaboration. Saya punya ulasan ni, sekali tuan-tuan kena kait dengan dunia tau. Saya kata apa tadi? Permainan suatu yang menyeronokkan, suatu yang mengasyikkan. Dan bila orang terlalu enjoy dengan permainan tu, budak-budak yang terlalu enjoy dengan mainan tu, dia bila dia seronok main, dia akan lupa segala-galanya. Sampai lapar pun dia tak rasa. Bila dia nak lapar, Pak Long, bila dia berhenti main. Sat lagi kait dengan dunia, sat lagi tarik dengan dunia. Okey. Nombor 2. Bila dia main, dia penat. Budak-budak bila main dia penat. Dia penat. Dia lapar. Saya nak tanya tuan-tuan. Mana-mana budak yang main, cucu kita, anak kita. Anak kita tu tak apalah. Cucu lah. Cucu kita, anak kita. Depa main. Depa boleh apa? Boleh penat. Boleh duit. Ni hang main kok nak boleh 102 boleh kita buat makan malam ni. Tuan-tuan faham tak? Kata ulama, budak-budak bila dia main dia boleh show.
dia boleh seronok, tapi di hujungnya, the end of the day, bila dia berhenti main, apa yang dia dapat? Tuan-tuan habaq, budak dapat apa? Dia main, tuan-tuan boleh bayar api? Boleh bayar bil api? Boleh beli beras? Boleh bayar yuran sekolah dia? Dia kata, anak saya alhamdulillah ustaz, duk main sehari 3-4 jam, boleh kami beli barang dapur, duit dia duk main tu. Tak ada. Artinya apa? Dunia. Tuhan yang kata. Tuhan kata, innamal hayatud dunya la'ibun. Dunia ni macam budak-budak main. Dia satu benda yang seronok sampai tak teringat mana hala dah. Lepas tu bila mati macam main lagi dah. Bila mak kata berhenti, simpan mainan, kemas, dia boleh apa? Dia tak boleh apa pun. Dunia, bila kita kalut dengan dia, kita seronok dengan dia, kita tenggelam dengan dia, dia macam budak-budak main. Bila Tuhan kata berhenti main, berhenti main tu maksud apa? Mati. Boleh apa? Boleh syok. Itu tuan-tuan ingat nah, lepas ni bila orang dengar ustaz-ustaz manakah baca ayat dunia permainan, tuan-tuan tengok anak-anak tuan-tuan main, macam mana dia tak boleh apa, macam mana dia lupa apa-apa yang kita suruh, dia tenggelam dalam seronok tu. Dunia macam tu. Itu satu. Sifat yang kedua, Tuhan kata la'ibun walahun. Tadi la'ibun main budak-budak, lahun ni apa? Lahun ni dia nak dekat la'ibun, tapi dia naik sikit. Yang ni remaja. Lahun ni apa? Gurau senda. Dia bertoje, orang kita kata bertoje. Dia lahun, dia macam berseronok. Macam la'ibun tadi, lahun pun jangan duk seronok sangat. Sekejap lagi dia tak seronok. Kita pun sebut main pangkat remaja, mereka tak main-mainan, tapi mereka bergelak ketawa, berseronok, bersenda gurau dengan kawan-kawan. Ini jiwa remaja. Pasal itu jiwa orang remaja, dia tak tahu serius, dia tak take serius. Dia semua benda dia nak buat main, semua benda dia nak buat seronok. Motor dia buat seronok kali, bang belaga habis. Lahun. Dunia ni memang seronok macam budak-budak muda seronok. Kita tengok, oh budak-budak muda ni tak fikir panjang. Kita kata pandai, tapi bila mari kat kita tak sedar, kita seperti itu dalam dunia. Budak-budak ni sampai tak fikir mana duk naik motor apa semua, tak fikir masa depan apa ni semua ni, tak mau nak fikir apa semua, duk seronok ya. Mari kita dengan dunia sama macam tu. Cuma kita yang tak kata aku ni takkan nak kesudah macam ni. Nampak tuan-tuan? Hadirin mukminin. Kemudian Allah kata apa? Wazinatun. Yang ketiga, tabiat dunia tu perhiasan. Perhiasan ni macam orang perempuan lah, pakai gelang, pakai mulut merah, pakai bedak. Perhiasan. Zinah. Zinah ni maksud apa? Perhiasan. Apa tujuan kita berhias? Tujuan dia nak tutup tang mana korang. Tujuan dia nak tunjuk cantik. Maksudnya dunia ni cantik ke tak? Dunia ni tak cantik ya. Dunia ni buruk. Sebagai wazina. Kemudian dihiasi, nak bagi nampak cantik. So jangan tertipu. Yang ni main pangkat orang tua-tua. Tadi budak-budak main kan, la'ibun, ni main kita. Kita dengan dunia ni apa? Ayat ni kata apa? Watafakhurun. Yang ni tabiat. Ada positif, ada negatif. Tapi yang kata dunia tak lari pada ni. Yang kata dunia tak lari daripada tabiat ni. Yang kata dunia tak lari pada sifat ni. Apa dia tuan-tuan? Dengar saya terjemah. Watafakhurun bainakum watakathurun fil amwal wal aulad. Yang dikatakan sifat dunia itu, mereka berbangga-bangga di antara satu sama lain. Siapa yang paling banyak harta, siapa yang paling banyak anak. Dia kata tu lah. Anak berapa? Raja apa? Tu apa dia? Tafakhurun. Anak saya 4-4, alhamdulillah
Lepas belaka dah, yang seorang bawa kapal terbang, yang seorang bawa kapal selam, yang seorang bawa kereta kebal. Semua anak dia. Kawan ni anak saya korek lubang kubur seorang. Tak betul tak kita? Tempat kenduri sembang apa? Tuan-tuan, tempat kenduri sembang apa? Di nak sembang apa? Di tempat orang mati sembang apa? Sembang dua benda ya. Tak sembang bab anak, sembang bab kata. Hang lagu mana kalau ni tani jadi ke? Tak ada banyak-banyak lah, dalam 3-400 biji. Tabiat manusia dia akan lawan apa? Dua benda ni, anak dengan kata. Dia tak berapa orang anak? 3. Dia tak aku nak masuk 13 lah ni. Dia lawan kau tu. Pasal tu kita dunia ni tak lepas daripada bangga dengan anak, bangga dengan kata. Walaupun kita tak sebut, tapi hakikat manusia dia pitang tu, dunia takat tu. Lepas tu dia kata pula dah tak sembang waktu nak sembang apa? Betul ya? Quran berkata waktu dunia just like that. Itu saja. Soal anak, soal kata. Lepas tu duk lawan. Sebab itu kadang-kadang kita tak tahu dia suruh mengaji itu untuk dia ke untuk anak dia. Harta yang kita cari ni pun kita tak tahu. Kan? Sebab itu kita kadang-kadang dalam manusia ni. Tapi Quran kata wa tafakhurun, hatta dalam bab-bab yang kecil. Mahtaman. Dia tengok jiran dia buat dapur. Dia sini Melisa. Dia sini pi depan main belakang, pi depan main belakang, pi depan main belakang. Habis tengok dia kata jiran kita buat dapur bang. Takkan kita nak buat lagu ni? Apa? What the fuck? Awak dia kata, hang dapur besar ke kecil pun masak dak juga makan bungkus tu. Rosak dah sebelah buah pinggang, duk fikir buat dapur kau tu. Ada sebelah lagi buah pinggang. Jiran sebelah pula tambah depan. Rosak sebelah lagi buah pinggang. Dialisis. Tension duk fikir ni nak lawan. Pergi tempat kenduri pun daripada lapak terus kenyang. Pasal apa? Tu dia kawan tu punya selok nala punya tu. Cedok main apa semua dia kata. Dia ingat dia paling besar. Tafakhurun. Dunia kalau kita duk main hak tu tuan-tuan, kita tak akan jumpa satu titik penamat. Ya, hadirin mukminin. Tapi pelik ya. Itu yang kata dunia. Itu yang kata dunia, dia tak kata akhirat. Tak ada orang yang dia susah hati kalau dia tengok orang lain banyak ibadah. Tak ada. Hadirin mukminin. Kemudian Allah kata apa? Masuk ke tak Tak apa, kita bagi azan. Sekejap kita sambung insya-Allah. Kita akan sambung insya-Allah lepas pada azan. Allahu
Bismillah walhamdulillah. Kita sambung tuan-tuan. Dalam hadis yang kita baca tadi, Allah sebut tafarraq li'ibadati, bagi masa untuk aku. Tuan-tuan, untuk nak bagi kita salah faham, elak kita salah faham, bukan nak bagi salah faham, nak elak kita daripada salah faham, misunderstanding, kita tak tersasar daripada jalan yang betul. Saya ingatkan tuan-tuan, hadis yang kita baca yang riwayat Tirmizi, Ahmad, Ibn Majah ni, Tuhan kata tafarragh, beri masa. Artinya hadis ni bukan menghalang untuk kita memberikan masa yang lain untuk kehidupan dunia. Nampak? Orang kata dunia dengan akhirat sama. Tak, kita tak. Kita akhirat dahulu, dunia akan datang ikut belakang. So, nampak? Sebab itu tak timbul. Orang yang belajar, dia akan faham asas ni. Bukan maksud bila Nabi kata tafarraq li'ibadati, kita buang dunia. Mari duduk masjid, angkat kain baju, semua jadi ahlus sufah. Tak. Dia tu imam ada bilik kosong, dia kata apa? Saya nak tafarraq li'ibadati. Tak, duduk di rumah, cari makan, kerja. Cuma surah An-Nur, nak bagi faham, saya tak payah ulas, terus refer Quran. An-Nur ayat 37. Ini ayat ini akan menjelaskan maksud Tuhan tadi. An-Nur ayat 37. An-Nur ayat 37, apa Tuhan kata? Rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Quran sebut. Pasal itu tuan-tuan, kita respect. Bukanlah saya kata tak bagus, tapi kalau orang main masjid pakai macam saya ni, orang main masjid pakai macam saya ni, pakai kain plekat, pakai baju Melayu, pakai jubah macam tuan-tuan ni, bagus. Tetapi baguslah, tak ada tetapi lah, bagus. Tapi tuan-tuan, kalau kita beralih sebelah kita pakai baju pink, siapa dia? Pakai baju pink? Food Panda. Bukan Sajat. Food Panda. Duk mana sampai Food Panda, orang tak tahu. Food Panda. Food Panda. Ada saya naik Grab di Penang. Saya pergi mengajak di Penang, nak pergi Pasaraya, ambil Grab. Dia daripada mana tak tahu. Dia kata, ish, cik ni daripada mana? Saya cerita tidak. Dia cerita Grab ni, apa ni, dia, saya ni first customer. Bukan hari tu. Dia cerita, dia bawa siapa tak tahu masuk main town ni, tengah pekan Penang ni, tengah pekan Penang, tahu Penang, tengah pekan Penang ni. Tak berhenti dia punya masuk tu, nak muat orang ni, Grab ni. Dia punya apps tu tak masuk pergi ambil kau ni, tak masuk pergi ambil kau ni, sat gi ambil kau ni, sat gi ambil kau ni. Dia duk masuk mai tu. Dia bukan lagu tuan-tuan dulu duk gawang. Tak ada dah. Zaman prebek sapu tu tak ada dah, duk gawang. Yang sampai terlajak lepas tu unduk balik tu tak ada dah. Zaman tu dah berlalu dah, tak ada dah. Mau kalau nak gawang ni, gawang. Gawang, patung gawang tu ada. Dia masuk. Lepas tu dia kata, nak makan tak ada ni. Lepas tu dia boleh tutup. Grab ni dia boleh tutup. Dia boleh tutup. Bila dia tutup, order tak masuk lah. Maksudnya kata apa, yang orang nak pakai dia tu tak masuk lah. Dia kata baru boleh berhenti mayang sat. Dia mayang masjid yang terapung Tanjung Bunga tu, dia pergi mayang tahun tu lah. Pergi mayang tu semua, makan, dia buka-buka. First yang masuk tag tu, saya duk fikir ni, ustaz ni duk fikir apa?
Tuan-tuan rasa saya duk fikir apa? Kalau tuan-tuan duduk di tempat saya, dia cerita tadi, dia tutup, lepas tu dia pergi semayang, dia makan, lepas tu dia buka balik, tak, saya masuk. Saya duduk fikir apa? Yang ustaz nak pergi ceramah di Penang ni fikir apa? Banyak mana dah tak masa dia duduk semayang tadi. Fikir apa? Kami tak fikir, kami fikir Tuhan, hayya 'alas salah, hayya 'ala Allah. Tak apa, saya tolong fikir. Tuan-tuan bayang lohok 4 rakaat. 4 rakaat. Ambil wuduk. Sebelum tu pergi ambil wuduk, pergi bilik air dulu. Kurang-kurang berapa minit buang? Setengah jam lah. Kan? Setengah jam dengan mayang apa, ambil wuduk apa rehat. 30 minit agak-agak. Tak 2-3 customer mesti dalam tangan. Elok-elok dia buka yang masuk tu saya. Saya masuk tu. Makna sebelum saya ada dah. Ada dah. Ada, tapi pasal apa tak pi? Dia tutup, pasal apa dia tutup? Pasal apa dia tutup? Sorry ya? Sorry lah. Entahlah 3.40. Dia kata apa ustaz ni duk baca 3.40 ni lohok tu. Dalam masjid kita baca tentu boleh faham tak saya nak pergi ke mana ni? Pasal baik sangat tu tak faham. Pasal yang saya duk ceramah ni orang warok, orang alim, orang tak dambang mai dah. Orang tak saya bang pun tak mai lagi. Tu yang saya buat ni. Tuan-tuan tak bang mai dah. Bini tanya, akal dia nak lari pada bini dia. Dia pergi mana abang? Biasa ah. Baru 3.30 abang biasa apa? Piawai beli mayang-mayang sunat apa semua. Pasal dia ketenangan, dia masjid ni tenang. Pasal tu masa PKP tutup masjid dia semua perut dengan bini dia. Mai masjid awal. Tuan-tuan bayang, itu yang put panda. Bila kita mai tengok kau ni pakai baju put panda, kau ni pakai baju kerja apa semua, ini kita respect. Ini tuan-tuan, walaupun kerja dia tu mungkin lekeh lah, bagi kita lekeh lah, tak duduk tempat orang kampung, kalau tak duduk aircon. Tapi tuan-tuan jangan tahu, sebulan, seminggu food panda tu boleh pi 18,000. Dia apa viral lah tu, seminggu kah 2 minggu kah 18,000. Tapi tercabut tayar lah. Tapi saya nak abang apa? Mau boleh berhenti singgah semayang kan? Iya. Ni yang Quran kata, kadang-kadang kita tak masuk lah ni tau. Pasal apa? Pasal kita tak berniaga. Pencen nak kerja apa? Tunggu sembahyang. Lepas tu kadang-kadang awak asak lambat sangat. Sampai tak tahu nak buat apa. Sampai dia tension asak lambat. Jangan main-main tuan-tuan, ada orang tanya, asak lambat lah ustaz lah. Tu dia kita yang kerja kalut ni. Kan? Bang pula dah. Pasal tu saya berhenti jadi tu imam. Kita nak pergi masjid pula dah. Faham tak? Faham ke tak? Pasal apa yang berhenti tu? Pasal nak pergi masjid pula dah. Tak ada nak buat apa, nak kena pergi awal. Kalau jadi takkan tu imam masbuk. Tapi kalau jadi tu imam boleh masbuk, pasal saya tak jawatan lagi. Faham ke tak ni? Oh kami tak boleh ustaz, kami duk teringat akan mati, tak apa. Quran kata rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah wa iqamis salah. Allah kata lelaki Allah sebut lelaki. Pasal apa? Pasal apa tak ada sebut perempuan? Kerana kata para ulama, tabiat agama tu yang cari makan ni lah lelaki. Pasal itu Quran bila sebut tentang urusan cari makan, urusan berniaga, lelaki. Quran kata lelaki rijal, lelaki yang mana la tulhihim, tidak dilalaikan mereka itu oleh tijaratun, perniagaan, bai'un, jual beli, daripada mengingati Allah. Kata Ibnu Kathir, kata Ibnu Abbas, maksud tak lalai tu tak lalai daripada apa? Ibnu Abbas yang kata tak lalai daripada semayang 5 waktu. Tak lalai, sebahagian ahli tafsir kata apa? Tak lalai bukan takat semayang 5 waktu. Kalau boleh semayang 5 waktu pun alhamdulillah. Semayang jamaah dia tak lalai. Boleh tuan-tuan. Dia kata saya alhamdulillah ustaz tak lalai. Tak lalai saya. Alhamdulillah tak lalai. Menega lagu mana pun tak lalai. Asak pukul 7. Lohok 4.25. InsyaAllah saya meniaga lagu mana pun memang tiap-tiap hari lohok 4 suku 4.25. Tak lalai betul.
la tulhihim. Pasal apa dia sebut jual beli dengan berniaga? Syekh Qutub kata apa? Syekh Qutub kata dua benda ni lah yang paling sure. Tuan-tuan faham tak? Pasal itu, pasal itu Quran kata apa? Fa idza apa? Idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah wa dharul bai'. Sehingga jual beli selepas daripada azan Jumaat berdosa. Khilaf sah ke tak sah tu khilaf, tapi berdosa. Quran kata tak boleh jual beli lepas pada azan Jumaat, tinggal jual beli. Benda lain tuan-tuan, jual beli pasal malam maghrib paling sakan. Nampak? Kemudian Allah kata apa? Mereka tidak dilalaikan daripada mendirikan salat, mengeluarkan zakat. Di atas sebab apa? Yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulub wal absar. Kerana mereka itu takut pada hari di mana mata-mata dan hati-hati dan mata-mata berbolak-balik. Pasal apa depa berhenti masa depa duk berniaga, berhenti masa depa duk bisnes, berhenti masa depa duk buat kerja, depa fikir kiamat. Dalam An-Nur ayat 37 ni depa fikir kiamat. Pasal tu kita respect orang boleh berhenti sat semayang. Driver taksi berhenti sat semayang. Orang berniaga berhenti sat semayang. Goreng apa habaq sat. Duk goreng bang habaq sat. Berhenti sat. Pergi semayang. Terutama sekali insya' kita boleh terima lah pasal panjang maghrib. Nampak tuan-tuan hadirin mukminin. Kemudian tuan-tuan, last sekali kita ambil satu hadis Nabi SAW. Nabi kata apa? Nabi kata, sebelum tu saya nak ambil perkataan Sayyidina Ali. Kita jarang dengar perkataan Sayyidina Ali ni, tapi masyhur. Sayyidina Ali dah sebut satu perkataan. Ini bukan hadis, ini athar, perkataan Sayyidina Ali. Sayyidina Ali kata apa? Cantik kata-kata dia. Kalau kita boleh buat apa frame gantung. Dia kata irtahalatid dunya mudbirah. Dia kata irtahalatid dunya mudbirah. Sayyidina Ali kata dunia akan mudbirah. Dunia ni tabiat dia kuih mai ke dia kuih pi? Dunia ni tabiat dia semakin mai ke dia semakin pi? Dia mudbirah. Mudbirah ni dia membelakangi kita. Artinya apa? Dia meninggalkan kita. Tuan-tuan faham tak? Ligan dunia ni, ligan benda yang kuih jauh, bukan kuih dekat. Cerdik tak? Pasal tu Quran kata dunia ni macam Fata Morgana. Tahu Fata Morgana? Tak tahu orang kita kata apa? Fata Morgana tu, yang tengah hari tu, yang nampak macam ayak tu. Kita pun lari-lari pi ada ayak. Dunia macam tu. Sarab, dia panggil sarab, kasarabin. Macam Fata Morgana, bohong, menipu. Bukan ayak, tapi nampak macam ayak. Bila sampai dia punya apa? Ilusi ya. Dia punya illusion dia. Hanya gambaran, dia nampak macam ayak. Tapi itu satu pembohongan. Dunia kasarab. Okey, tak apa. Sambung balik. Dia kata apa? Dunia semakin pergi meninggalkan kita. Wartahalatil akhirah muqbilah. Muqbilah. Dunia dia pi, akhirat dia mai. Tu Sayyidina Ali kita. Yang kita ni duk ligan apa? Tuan-tuan, ni bukan jangan salah faham. Satgi pi kanser mengamuk kontraktor. Satu hari Nabi lalu tengok sahabat duk perbaik rumah. Bisa dengar hadis tu? Bisa dengar? Bisa dengar kan? Betul ya? Pasal Haji Gani pun bisa dengar. Ni Al-Hafidh. Dia macam Bukhari lah, tak dengar tak dah. Nabi tanya buat apa? Perbaik rumah. Tapi yang ni bukan abang tak boleh perbaik rumah. Tak. Buat apa? Perbaik rumah. Nabi kata macam itulah kita. Tak ada rumah siap, matilah kita. Nabi nak bagi tahu. Nabi kata tak ada rumah yang apa duk pesah tu siap, kadang-kadang matilah kita. Pasal apa? Nabi bukan nak soal rumah, bukan tak boleh buat rumah elok. Nabi pun suka. Nabi kata daripada tanda yang bahagia rumah yang selesa. Tapi Nabi nak bagi tahu kadang-kadang manusia dia tak puas tau.
Ada orang beli dia tambah. Taklah salah, tambah. Tak habis tambah, tak habis tambah, tak habis tambah, habis hamba. Lalah kali dia buat ustaz, habis 3-400 ribu. Alhamdulillah lapang. Lapang tu untuk apa? Duduk pun tak ada. Berapa ramai orang yang duduk buat elok-elok, duduk pun tak ada. Bukan kata duduk tak ada. Dulu saya cerita kat tuan-tuan, gigi palsu pun tak ada. Tak ada makan. Buat gigi palsu nak pergi makan kenduri. Pergi makan kenduri di Simpang 4 tu. Pergi makan kenduri. Pegang dah. Dah pergi ambil dah. Oh nak try lah gigi palsu. Lekat tak lekat. Allah mati. Gigi palsu tak ada guna. Tu Nabi kata manusia tua. Umur saja tua. Tapi angan-angan tak pernah tua. Kata Sayyidina Ali, dunia pergi meninggalkan kita, akhirat muqbilah mai kat kita. Dia kata apa? Dia kata walikulli wahid minhuma banun. Dua-dua itu ada anak-anak dia. Dunia ada anak-anak dunia, akhirat ada anak-anak akhirat. Kata Sayyidina Ali, fakunu min abna'il akhirah. Sayyidina Ali kata dekat kita, fakunu min abna'il akhirah. Hampa jadilah anak-anak akhirat. Sayyidina Ali kata jadilah anak-anak akhirat. Wala takunu min abna'id dunya. Jangan jadi anak-anak dunia. Lah kita anak siapa? Faham anak? Anak ni, apa maksud anak? Pergi tengok anak ayam. Dia ikut siapa? Anak ayam dia ikut mak dia ikut dah. Maksud tuan-tuan, saya ni anak siapa? Ustaz, anak akhirat ke anak dunia? Tengok anak dia ikut siapa. Kita ikut siapa? Pasal tu kata Sayyidina Ali, wala takunu min abna'id dunya. Jangan jadi anak-anak kepada dunia. Kemudian dia kata, tajam. Bahasa lembut tapi makna tajam. Dengar dia kata fa innal yawm amalun wala hisab. Dia kata la kita duk mana dunia. Pasal tu Allah kata tadi tafarraq tumpang duk hidup, tafarraq ambil masa buat mai sembahyang sat. Pasal kata Sayyidina Ali nak explain hadis tadi, Sayyidina Ali kata apa? Fa innal yawm amalun, kerana dunia ni tuan-tuan hari ni adanya amal, tak ada hisab. Betul tak? Sayyidina Ali kata fa innal yawm, dunia ini ada amal tak ada hisab. Tapi esok di akhirat kata Sayyidina Ali wa ghadan, dia kata wa ghadan, esok kata Sayyidina Ali. Allahu akbar tuan-tuan. Baca hadis ni pegang dada. Tadi pagi saya duduk sekolah anak, duduk buat gotong royong sikit, kawan telefon mesej mai meninggal sahabat. Orang sunnah. 42 42 years old, anak kecil-kecil, kawan saya. Subuh tak pernah miss Masjid Alwi. Dia duduk dekat Rombak tu, Penambak. Dia tak pernah miss subuh Masjid Alwi. Tadi pagi tadi dia nak mati, cerita yang sampai dekat saya, duk bersiap nak pergi sembahyang subuh macam hari-hari. Bukan hari tu baru nak pi, memang dia duk pi dah hari-hari. Kita duk minta nak mati sembahyang subuh, mayang pun tak pernah. Dengar kawan ni tuan-tuan, ni baru mati ni, mayang repuh tadi. Saya tak ada urusan, Allah tak rezeki, tapi kita doa tuan-tuan. Saya kenal dia, kenal rapat. Dan sebelum dia meninggal hari ni, dia telefon saya 2-3 bulan yang lepas. Dia meninggal anak. Wife dia mengandung, dia tanya hukum sikit, dia mesej saya, dia kata ustaz, anak dia meninggal. Allah tuan-tuan, orang beriman, kita dengar kita sedih, kita yang dengar kita sedih. Saya kata sabarlah Faisal apa semua. Dia kata tak apa ustaz, saya nak tanya hukum, alhamdulillah kami semua okey. Tu dia yang kata orang beriman tuan-tuan. Allah uji dia, Allah ambil anak dia yang dikandung tu, tak dan tengok beranak mai. Dia kata dah meninggal, dia telefon nak tanya mesej hukum sikit. Hari ni dapat berita dia meninggal tuan-tuan. 42 anak duk kecil lagi, 42 tuan-tuan. Tuan-tuan berapa Pak Long? Tu dia tuan-tuan. Duk boleh gelak lagi. Duk boleh gelak kan? 42. Mati nak pergi mana?
Nak pergi sembahyang subuh. Pasal kawan-kawan dia kata yang duk jumpa dia sembahyang subuh, last dia pergi mana? Dia mai kelas saya di Batu Dua, saya nampak dia. Pasal dia orang badan besar, saya nampak dia di Batu Dua. Last dia pergi kuliah. Kawan-kawan cerita hari Khamis hari tu. Hari Khamis itu kuliah mufti dia pergi. Pukul 10 semalam. Dia share kuliah mufti. Kuliah mufti dah buat kuliah, dia share. Dia share malam tu. Pagi esok duk bersiap nak pergi subuh, dia mati. Tuan-tuan, ni cerita apa? Ni cerita apa tuan-tuan? Ni bukan cerita drama Melayu pukul 7. Ni cerita nak habang orang yang istiqamah di atas sunnah, istiqamah di atas agama. Tuhan tutup hidup dia dengan penutup yang tak ada penutup, melainkan penutup yang husnul khatimah. Nak pi berjamaah subuh, kita nak mati esok atas apa? Sembang, ceramah hebat, bercakap hebat, petah berkata-kata, ramai orang tengok, ramai orang seronok, ramai orang puji, ramai orang ra'i. Tapi kita esok nak mati atas apa? Tuhan tak pandang semua ni tuan-tuan. Tuhan tahu siapa kita. Doalah tuan-tuan, boleh mati macam sahabat ni. Dan kita bila dengar dia mati masa nak pergi sembahyang subuh, kita tak heran, pasal memang dia orang sembahyang, orang masjid, orang majlis ilmu. Allahu Akbar tuan-tuan. Kematian yang menghidupkan. Saya kata kematian dia ni kematian yang menghidupkan kita. Kematian yang tegur kita. Jangan sombong. Hang umur berapa? Anytime Tuhan boleh ambil. Mailah dengar sekali sekala. Mailah masjid. Hang nak sombong macam mana? Hang nak kalut cari apa? Mai. Yang 42 Tuhan boleh rentap sedah. Tambah kita. Hadirin mukminin. Kata Sayyidina Ali, wa ghadan hisabun wala amal. Esok di hari akhirat tak ada lagi peluang nak beramal, tak ada masa lagi nak beramal, melainkan hanya ada hisab di akhirat esok. Hadirin mukminin, mudah-mudahan hadis ini memberikan pengajaran kepada saya dan menjadi pengajaran kepada kita semua. Saya doa tuan-tuan, saya dan kita semua diberikan kekuatan oleh Allah untuk memberikan sedikit masa kita pada agama ni. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.